Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat pagi. Berita seterusnya, pemimpin UMNO file petition batal keputusan PRU15 Putrajaya. Berita penuh, seorang pengundi di Parlimen Putrajaya memfailkan petition bagi membatalkan keputusan pilihan raya umum ke-15 bagi Parlimen itu yang dimenangi Datuk Dr. Muhammad Razi MD Jaidin selepas mendakwa ahli Parlimen tersebut memberikan sogokan berjumlah RM150 kepada pengundi berdaftar di kawasan berkenaan untuk mengundinya. Datuk Ahmad Faizal Abdul Karim, 49, yang juga naib Ketua UMNO bahagian Putrajaya selaku pempetition, memfailkan petisyen di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada 26 Januari lepas menerusi Tetuan Hafarizam Wan N. Aisyah Mubarak dengan menamakan Razi 45 selaku responden. Menerusi petisyen itu, Ahmad Faisal antara lain memohon perintah mahkamah agar Razi yang juga naib Presiden Bersatu tidak wajar dipilih bagi Parlimen berkenaan pada PRU15 yang diadakan pada 19 November lepas. Ahmad Faisal mendakwa pemberian sogokan wang RM150 itu yang dilakukan oleh responden dan ejennya menyebabkan kemenangan kepada Razi dengan mengalahkan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, calon daripada Barisan Nasional yang juga penyandang kerusi Parlimen itu sejak 2004. Menurut petisyennya, perbuatan sogokan oleh ejen responden mendorong pengundi di kawasan itu untuk mengundi responden semasa PRU15 dan bukan mengundi calon lain. Katanya, tindakan ejen-ejen responden memberikan sogokan dalam bentuk wang tunai telah memperjudiskan perjalanan pilihan raya dan ia suatu tindakan salah serta menggugat amalan prinsip demokrasi di bawah perlembagaan persekutuan. Pempetition mendakwa pemberian wang sogokan itu diketahui menerusi kumpulan WhatsApp bertarikh 21 November dan 21 Disember tahun lepas serta 4 Januari tahun ini, iaitu pengundi yang mengundi responden pada PRU15 akan memperoleh RM150. Ketika prosiding di hadapan Hakim Datuk Faiza Jamaluddin hari ini, Peguam Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang mewakili Razi membantah petisyen berkenaan atas alasan pempetition gagal membuktikan butiran pribadi pengguna aplikasi WhatsApp. Tiada nama penuh, nombor kad pengenalan dan alamat serta pempetition gagal memplidakkan butiran untuk menunjukkan apa-apa pembayaran oleh ejen responden atas arahan responden, kata peguam itu. Sementara itu, Peguam Datuk Muhammad Hafarizam Harun berkata, bantahan awal yang difailkan oleh responden pada 12 Februari lepas tidak mempunyai merit dan petisyen itu perlu didengar melalui perbicaraan penuh. Kami berhujah bahawa satu-satunya cara untuk hakim pilihan raya menentukan sama ada individu itu yang memberikan wang bagi pihak responden atau sebaliknya, ia adalah isu yang boleh dibicarakan yang patut diselesaikan dengan cara pemeriksaan saksi ketika perbicaraan petisyen, katanya. Selepas mendengar hujaan pihak-pihak terlibat, Hakim Faiza menetapkan 10 Mac ini untuk keputusan bantahan awal. Pada PRU15, Razi yang bertanding atas tiket Perikatan Nasional PN menang di kerusi Parlimen Putrajaya dengan memperoleh 16,002 undi, menewaskan penyandang 4 penggal kerusi itu, Tengku Adnan yang mendapat 13,692 undi. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya dipetik dari Malaysia Kini bertajuk, Insya Allah Kerajaan Anwar akan tumbang. Hadi. Berita penuh, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menjangkakan bahawa kerajaan hari ini yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan tumbang tidak lama lagi. Berucap pada sesi dialog ulama negarawan mendepani cabaran globalisasi media masa kini anjuran Yayasan Permata Ummah di Kuala Lumpur semalam, dia bagaimanapun tidak menyebut berdasarkan apa jangkaannya itu dibuat. Orang tanya bila berlaku ini ramalan. Insya Allah akan berlaku dalam masa terdekat, katanya. Ahli Parlimen Marang itu juga tidak menyebut jika Perikatan Nasional PN yang dianggotai partinya bersama sekutu utamanya Bersatu sedang mengaturkan sesuatu.
Semalam, Hadi ketika berucap di Dewan Rakyat berkata bahawa pembangkang tidak boleh dipersalahkan sekiranya pentadbiran PH runtuh sekali lagi. Kalau jatuh lagi, jangan salahkan kami. Bukan tebuk atap, tetapi atapnya bocor, pintunya terbuka dan dindingnya pecah. Katanya merujuk pentadbiran PH yang ditumbangkan melalui langkah Sheraton pada 2020. Untuk rekod, Hadi sebelum ini pernah berkata dirinya adalah individu yang memulakan langkah untuk menumbangkan kerajaan PH pimpinan Dr. Mahathir Mohamad ketika itu selepas 22 bulan memerintah negara. Jelasnya, ini sebagai tindak balas terhadap usaha pentadbiran PH mengiktiraf Mahkamah Jenayah Antarabangsa dengan memeterai Statut Rome dan cubaan menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai anti penindasan kaum ICERD. Diminta mengulas tentang penubuhan Majlis Ulama UMNO MUU, Hadi berkata bahawa partinya perlu tunggu dan lihat terlebih dahulu sebelum membuat sebarang ulasan. MUU baru sahaja ditubuhkan, baru tunjuk rangka, dia buat apapun kita tak tahu. Kita tengok dulu, tunggu dan lihat. Tak boleh kemain sekarang, dia belum buat kertas lagi katanya. Mesyuarat pertama MUU diadakan di Menara Datu On, Kuala Lumpur semalam. Mesyuarat selama 2 jam itu dipengerusikan Desuki Ahmad selaku pengurusinya dengan dibantu oleh bekas setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Dr. Khairuddin Aman Razali. Mengulas lanjut, Hadi berkata bahawa PAS adalah kumpulan Islam yang terbuka dan sentiasa memperjuangkan penyatuan umat. Kita pernah ajak ulama-ulama UMNO bermuzakarah buka Al-Quran dan hadis. Tapi dulu kita ajak muzakarah, mereka tidak mahu. Yang sekarang ini tidak tahu kalau mereka nak datang muzakarah. Kita bersedia buka Al-Quran pada yang asal kita ini untuk menyatukan umat. Ini sangat penting, katanya lagi.